kewujudan Allah Ta'ala. Kewujudan Allah SWT, wa huwa syai'un la kal asya'. Allah SWT itu sesuatu. Wa mana syai' ats-tsabit bila jismin wala jauhar wala araq wala hadd wala bila jismin wala jauharin wala arad wala hadd lahu wala didd. Dia kena wala hadda lahu, wala hadda lahu wala didda lahu wala nidda lahu wala mithla lahu wala haddun lahu wala diddun lahu wala niddun lahu wala mathalun lahu. Itu dah. Jadi atas mana tu? Bila jismin wala jawharin wala araq wala hadda lahu wala didda lahu wala nidda lahu wala mithla lahu. Mula-mula jadilah. Bila jismin wala jauharin wala aradin, titik situ, wala haddun lahu wala hadda lahu wala didda lahu wala nidda lahu wala mithla lahu. Dia adalah sesuatu yang ada, tidak seperti sesuatu yang lain. Makna sesuatu ialah mensabitkannya tanpa jisim. Bila jisim, kena betul terjemah, bila jisim, tanpa jisim, tanpa jauhar dan tanpa araq. Gitu. Kemudian tiada hak atau sempadan. Bagi sikit tiada hak atau sempadan baginya, tiada yang sebanding dan setara dengannya, tiada yang serupa dengannya. Dia masa anak tarik tu dia hilang. Dia hilang apa? Ayat dia. Jadi kita baki 2 kali. Ya bila apa? Banyak pun nak ni dia layu banyak. Jadi hak ni Imam Abu Hanifah nak sebutkan tentang kewujudan Allah Taala. Jadi kewujudan Allah SWT ni kita kata barang tak kecek lah. Mana benda yang sabit. Kecuali golongan tahriyah ataupun naturalist. Kalau kata alam ni ada dengan sendirinya, mother nature. Jadi Allah SWT itu ada. Wa huwa syai'un, syai' sesuatu. Yani adalah sesuatu yang ada, tidak seperti sesuatu yang lain. Makna sesuatu syai'iyah, syai'iyah. Syai'iyah. Nak terima ke bahasa Melayu juga apa tahu syai'iyah ni, kesesuatuan. Ya, benda-benda kita kata benda abstrak, benda makna konsep lagu ni dia apa? Kena kata syai'iyah lah. Macam kita kata makhluk tu, makhlukiyah. Dia tu sebagai yang diciptakan. Makhluk tu mencipta. Dia sebagai ataupun keadaan dia tu sebagai yang dicipta. Mana Allah SWT itu sesuatu, tetapi bukan sesuatu yang lain. Makna syai' itu as-sabit, benda yang ada tanpa jisim dan jauhar, dan juga tidak ada araq. Nombor 20 tu, Imam Abu Hanifah mensifatkan Allah SWT dengan syai'iyah, sesuatu yang wujud. Ini disokong oleh Imam Al-Bukhari dalam Tarjumatul Bab, dalam kitab Tauhid dia, bab kul ayu syai'in akbaru syahadatan kulillah fasama Allah Ta'ala nafsahu syai'a wa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana syai'a wa huwa sifatun min sifatillah wa qala kullu syai'in halikun illa wajhah. Mana Allah SWT sebut dalam Quran dia tu syai' juga. Kul ayu syai'in akbaru syahadatan kulillah. Katakanlah apakah sesuatu yang lebih besar dari segi penyaksiannya itu, katakanlah Allah. Mana Allah Ta'ala itulah. Mana di situ dalam ayat ayat ni dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 19. Tandalah. Mana dalam ayat ni Allah SWT sebut dia itulah. Dia tu sebagai sesuatu juga. Mana sesuatu yang ada.
Fasamallahu ta'ala nafsah. Allah SWT menamakan dirinya itu sebagai sesuatu. Patut lagi pun nafsahu, diri. Allah SWT sebut juga dia itu sebagai diri. Wasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran syai'a. Nabi pun sebut juga Al-Quran itu sesuatu. Maknanya kalau kata sesuatu itu tidak semestinya makhluk. Itu nak ayatnya. Mana kalau kata dalam Al-Quran sebut menisbahkan Allah SWT itu, dia sebut dia itu sesuatu, Quran itu pun sesuatu dalam hadis, itu maknanya sesuatu itu bila sebut sesuatu tidak berarti sesuatu itu makhluk. Jadi kata maksud sesuatu itu apa? Benda yang ada. Benda yang ada. Jadi Nabi sebut dalam hadis dia, Quran ini sesuatu juga. Hal ma'aka syai'un minal Quran. Ada ingat apa Quran? Nabi tanya kepada sahabat, syai'a, mana syai'? Sesuatu juga. Dan itu adalah sifat Allah Ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajha. Allah SWT semua yang ada itu binasa kecuali di wajah dia, kecuali dia, zat dia. Kullu syai'in halikun illa wajha ini dalam surah Al-Qasas, di hujung surah, boleh tengoklah. Mana Allah SWT itu ada. La kal asya', bukan seperti benda-benda lain yang ada. Mana sesuatu ialah mensampaikannya tanpa jisim, tanpa jauhar dan tanpa arah. Ini istilah falsafah lah. Mana mudah kita kata jisim ni benda, kita jisim. Mana benda yang bertubuh. Jadi katakan jisim ni sesuatu yang ada 3 dimensi. Ada panjang, ada lebar, ada dalam dia. Dan jisim itu terbentuk daripada benda lain. Ada juzuk dia. Kalau kata meja ni, dia adalah dimensi dia ni, panjang dia, lebar dia. Benda dia diperbuat daripada kayu. 21. Jauhar bermaksud bahan asas kepada sesuatu benda dan unsur terkecil sehingga tidak boleh dibahagikan. Kalau kata jauhar tu maknanya benda asas, gapo. Kalau meja ni kayu tu sendiri. Genti dia tu, atau fiber dia tu, paling halus, patulah. Dia kata ke jauhar tu juzuk, partikel tak boleh nak dibahagikan lagi. Dalam istilah falsafah dipanggil juz'un la yatajazza. Mana juzuk tak boleh dibahagi. Jadi ulama kalam dia bahas benda ni, arah jisim ni, semuanya tujuan dia tu dia nak kaji benda makhluk ni, lagu ni, sifat-sifat dia, untuk mensabitkan bahawa kata-kata lagu ni bukan Allah Ta'ala. Tu yang jadi kita baca kitab kalam tu, dia bincang panjang berkenaan dengan jauhar arah jisim apa semua ni, dan sabitkan bahawa kita kaji-kaji ni benda ni bukan Tuhan. Unsur alam, benda-benda kita kaji ni, kata dia unsur alam. Dan Allah SWT tidak seperti ni. Awal pula sifat yang baru pada jisim, sifat yang baru ada dalam kitab sifat 20, dia panggil awal ni sifat mendatar. Kalau ngaji tajwid ma'arif li sukun. Mana waktu kita tidak wakaf sebenarnya, tapi bila nak wakaf kan, dia kena tarik panjang sikit lah. 24 ni tu. Mana yang dikatakan aurat ni, mana benda yang baru, mana tidak asal. Kalau dalam bahasa putih dia panggil accident. Bukan accident tepuh tu waktu kemudian dah. Accident ni mana benda yang baru, lawan kepada substance, asal. Jadi kata dia, mustahil Allah asal kepada mutarakkibat, betul Apa betul? Mutarakkibat.
R tu so, tapi K tu 2. Jadi jisim benda tersusun. Mana kalau kata asal jauhar tu mana dia, mana kita kecil meja ni dah. Kita kecil abstrak ngelas sekali hak tu. Tu asal dia, jauhar dia. Mana Allah Taala bukanlah dia bukan juzuk kepada makhluk dia. Dia bukan benda yang tersusun dari benda yang lain. Maka Allah bukan jauhar. Dan mustahil Allah itu arad, kerana arad benda baru yang memerlukan kepada jauhar. Mana arad ni mana sifat lah. Dalam mantik dia panggil arad ni dia ada kualiti, sifat, keadaan dia tu infial, fi'li, mana dia tu terkesan, kedudukan dia tu lagu mana, dia ada terikat dengan waktu, ada masa, tempat. Mana arad. Arad ni kalau mudah kita kata macam meja ni lah. Dia dalam keadaan licin gini, arad dia, sifat dia. Kalau dia dalam keadaan warna lagu ni, arad dia. Jadi dia tu nak ada warna tu, dia kena ada tempat nak letak. Macam kita nak cat dinding, beli cat, nak cat mana? Jadi mestilah nak cat di satu tempat. Jadi cat tu, warna cat tu, itu arad dipanggil sifat. Jadi pada dinding jauhar itu, mana benda tu boleh kita nak ubah warna ke apa ke, jadi benda tu berubah-ubah. Jadi arad itu mustahil Allah Taala itu arad. Mana mustahil Allah SWT itu perlu kepada tempat ataupun jarak. Dan arad tu benda yang berubah-ubah, tidak kekal. Jadi mustahil Allah SWT berubah-ubah, tidak kekal. Mustahil nombor 23, mustahil bagi Allah SWT jisim, kerana jisim adalah sesuatu yang boleh dibahagikan. Sesuatu yang dibahagikan itu murakkab, tersusun daripada juzuk, dan ia sesuatu yang baru. Jadi Allah SWT tidak lagu dengan sifat dia. Sebab itulah disebutkan kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik. Kullu ma khatara bi balik, setiap benda yang terlintas pada fikiran kamu, fallah, Allah Taala itu tidak lagu, tidak Allah. Mana tak boleh nak fikir Allah Taala ni, tak payah fikir. Tak payah fikir. Zat dia tu tak boleh nak fikir, tak boleh kita nak bandingkan, tak boleh kita nak ukur.